Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. Okey, insyaAllah hari ini saya nak kongsikan kisah pengembaraan saya bersama dengan Ustazah Adilah mengembara ke 15 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. So bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe insyaAllah. Okay, tanpa kita buang masa lagi, jom kita sambung cerita. Okay, so dekat episod yang lepas kami keluar daripada train station, daripada stesen kereta api Malum Nyai untuk sambung kayuhan kami ke arah Tato. Dan masa tu kami berjumpa dengan pemandu teksi yang bernama Iqbal dan bertanya dekat mana tempat untuk nak kami bersarapan pada pagi tu. Dan masa tu Iqbal ni cakap ada satu gerai ataupun restoran dekat depan stesen kereta api ni adalah gerai Islam. Okay, dan masa tu kami pun sambunglah kayuhan kami untuk cari gerai tu. Pada waktu tu hujan. Dan waktu tengah cari tu tak jumpa pun ada signboard nama Allah Muhammad ke ataupun Bismillah ke. Memang tak jumpa. So bila dah pusing-pusing dengan seorang mamat ni, dia tunjuk ada satu kedai Muslim dekat situ lah. Dan memang tak ada perkataan tu, tapi mereka kata ni adalah kedai Muslim. So kami pun singgah dekat kedai tu dan berjumpa balik dengan Iqbal ni. Rupanya Iqbal ni ada dekat restoran ni. Dan masa tu kami pun makanlah sama-sama dengan Iqbal ni. Dan masa tu kami bersembang dan dia tanya kami daripada mana, kami nak pergi ke mana semua kan. Dan masa tu saya pun bertanyalah dengan Iqbal ni apa pendapat dia tentang isu Rohingya. Okay? Dan di sini saya nak beritahu siap-siap disclaimer. Okay? Apa yang beliau kongsikan, saya ada banyak buat interview kepada beberapa orang Myanmar dekat sini yang boleh cakap bahasa Melayu berkenaan dengan etnik Rohingya ni. Apa isu dia sebenarnya? Okey, dan masa tu apa yang Iqbal cakap ni mungkin dia agak berlainan dengan apa yang kita pernah dengar sebelum ni, tapi kita just dengar je dulu dan kita yang buat kesimpulan terhadap apa yang Iqbal ni cakap. So masa tu dia cakap dekat Myanmar ni ada orang Islam dengan ada orang Buddha. Okay, orang Buddha ni dia ada Sami. So bila Sami ni dah jadi Sami, mereka ni dah tak boleh berkahwin dan dia orang dedicate diri dia untuk agama mereka lah. Okay, untuk diorang punya temple. Dan orang Islam ni, mereka ni boleh berkembang. Mereka ni boleh berkahwin banyak, boleh berkahwin 4. Okay, yang menyebabkan majority community dia makin lama makin besar. Okay, ini apa yang Iqbal cakap lah. Dan orang Buddha ni dia punya makin lama makin sikit. Sebab bila dah jadi Sami, mereka ni tak boleh berkahwin. Dan apa yang berlaku, orang Islam ni mereka dah tambah ramai dan mereka ni boleh keluar untuk mencari kerja dan harta kekayaan dah. So bila diorang keluar negara tu cari harta dan kekayaan, diorang balik, diorang ni bina rumah yang besar-besar. Okay, tapi yang Sami-Sami ni, mereka ni bekerja dengan membawa tabung di sepanjang jalan untuk mengutip derma ataupun mengutip sumbangan. So mereka ni bukanlah purposely kerja untuk nak mencari kekayaan. Berdasarkan apa yang Iqbal ni cakap, mereka ni agak cemburu kepada orang Islam ni yang makin lama makin kaya, yang rumah dia makin lama makin besar, yang menyebabkan mereka ni nak merampas harta orang-orang Islam yang kaya ni lah. Dan masa tu lah berlakunya perbalahan yang menyebabkan, sebab Sami ni dengan orang Buddha adalah majority, mereka ni ada kuasa dan orang Islam ni hanyalah minority dekat Myanmar ni, yang menyebabkan mereka ni tak ada kuasa. Berlakulah pergaduhan antara mereka ni untuk merampas barang orang Islam ni. Dan masa tu dia kata orang Rohingya ni dia bakar bangunan dia sendiri supaya orang Buddha ni tak dapat rumah dia ataupun harta-harta dia. Mereka ni lari sehelai sepinggang. Itu apa yang Iqbal ni cakap. Okay? Waktu tu saya just dengar je, saya just collect data, sebab selepas ni saya akan nak tanya kepada orang lain juga. Mungkin setiap orang ada jawapan mereka yang berbeza. Masa tu saya decide untuk dengar saja dan tidak judge ataupun tidak memberi apa-apa sebarang reaksi komen kepada Iqbal. Dan selepas habis makan bersama dengan Iqbal ni, kami pun nak sambung kayuhan kami lah. Pada waktu tu masih hujan lagi. Saya tanya dekat mana arah Tato. So dia kata jauh juga kalau nak naik basikal ni. Saya cakap tak ada masalah pun, kita pun sangat kaya dengan masa. Jalan pergi Taton mana? Sini, Taton. Oh ya, jauh. Yalah, mau pergi Taton. Taton pergi. Ni terus saja. Terus pergi. Terus pergi. Api merah. Api merah.
Masuk kiri. Sini masuk. Ha. Lagi jauh sikit sana masuk. Masuk sini. Masuk terus. Terus. Okey. Cepat ke kanan. Kami pun nak teruskan kayuhan. Dan sebelum tu saya pun isi air sebab stok air kami pun dah habis. Dan kami baca doa. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, syukur lana hadza wa ma kunna lahu muslimin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allah, subhanakallahumma wa innaka lam tunasib wa innaka innahu la yasbihu illa ants. Jom. Okey, assalamualaikum. Dan kami pun teruskanlah perjalanan kami. Waktu tu Adilah cakap pada saya, bang, jom kita cari masjid untuk kita nak mandi. Kita belum mandi lagi ni. Nak mandi dan kita solat duha lah selepas kita mandi tu, dan barulah kita sambung kayuhan. Dan masa tu kami berjumpa dengan satu masjid, namanya adalah Sunni Jami' Masjid, untuk kami nak mandi dan kami solat duha pada waktu tu. Dan bila kami sampai saja kat masjid tu, ada ramai student tahfiz yang tengah baca Quran pada waktu tu. So saya bersembang lah dengan cikgu dia dekat situ, dan mereka ni memang tak boleh cakap bahasa Melayu lah. Okay, dan saya buat bahasa isyarat untuk nak rakam momen mereka ni menghafal Al-Quran. Sebab agak unik. Dekat Malaysia saya tak pernah jumpa lagi orang menghafal dengan cara macam tu. So mereka ni baca macam goyang kan. Mungkin dia punya konsentrasi ke ataupun dia punya budaya macam tu. So waktu tu saya record lah. Masa tu mereka ni panggil seorang kawan mereka lah yang boleh cakap bahasa Melayu, mungkin untuk entertain kami lah. Masa tu kami pun bersembang dekat luar daripada madrasah tu, sebab dia orang ni tengah menghafal kan. So tak elok kalau bersembang kat dalam tu. So kami pun bersembang lah dekat luar dengan kangkung dekat luar tu. So cara mereka bersembang macam tu. So kami pun tiru lah kan. Boleh cakap bahasa Melayu ni, nama dia Rafi. Dan masa tu saya pun sama juga. Saya tanya soalan yang sama macam dekat Iqbal. Apa isu Rohingya ni sebenarnya? Apa yang berlaku? Masa tu apa yang Rafi ni cerita berbeza sangat dengan apa yang Iqbal ni cerita. That's why saya cakap, just dengar je dulu, akhir nanti kita conclude kan apa yang kita nak percaya. Rafi cakap sekarang ni dia kata dah okey dah, tak banyak masalah sangat. Tak macam dulu waktu zaman tentera, yang waktu zaman Thein Sein ataupun tentera yang memerintah bumi Burma ni. Okay, sekarang ni dah demokrasi diambil alih oleh Suu Kyi, dan benda tu dah agak berkurangan sikit lah, isu-isu tentang Rohingya ni. Dan masa tu saya tanya apa yang berlaku sebenarnya. Dia relate dengan Bangladesh pula. Bangladesh dekat. Oh, dah dekat Bangladesh dah. Okey. Tak Oh, Islam sama Buddha. Ini okey lagi. banyak okey. Kalau sama-sama apa-apa. Sini Buddha okey. Tapi itu Sami itu okey. Yang sama tu okey je. Kawan tempat. Oh ya. Ada takkan saja. Takkan. Ada itu tempat Rohingya. Rohingya lah. Orang Bangladesh ni dia membenarkan orang Islam Myanmar ni untuk migrate masuk ke Bangladesh ni, tapi dengan syarat atas nama Rohingya. Orang Islam bukan Rohingya dia tak terima. Ini apa yang Rafi cerita. Dan Buddha ataupun Sami dekat Myanmar ni pula tak suka dengan orang Rohingya, yang menyebabkan dia orang ni bergaduh. Tapi itu pada zaman 2-3 tahun lepas lah yang paling teruk dia kata. Tapi sekarang ni semua dah okey. Tapi dekat tempat Rafi ni sendiri, tempat kami sembang ni, dia kata dengan Sami tak ada masalah. Memang dah lama dah berkawan baik. Cuma dekat area Rakhine ataupun tempat-tempat yang ada etnik Rohingya yang majoriti ni yang ada masalah dekat situ. Okay, ini apa yang Rafiq ini cerita kepada saya lah. So dia kata sekarang ni makin lama dah berkurangan lah isu-isu macam ni. Okay, dan masa tu ada seorang lelaki ni, dia pun cangkung seli dengan kami, dan dia cakap dengan Rafiq ni yang dia cakap dalam bahasa dia lah, yang saya tak faham. Dan masa tu Rafiq tanya, kami dah makan ke belum? Dia cakap dah, kami dah makan dengan Iqbal tadi dekat restoran. Dia tanya, you all nak makan tak? Dia tanya kepada traveller. Memang nak lah. Silap dia tanya. Kami cakap okey je, tak ada masalah, makan okey. Dan masa tu dia kata okey jom. Dia kata sekarang ni dia nak bawa pelajar-pelajar tahfiz ni pergi ke satu rumah untuk mengaji dan makan. Tu masa tu saya duk fikir ni confirm tahlil ni, macam kat Malaysia jugalah. Kat Malaysia kita kalau nak buat tahlil kita akan panggil pelajar tahfiz. So lebih kurang sama je dekat Myanmar ni. Tu masa tu diorang ni pun naik taksi lah kot. Dia macam lori tapi dia bawa passenger. Dan kami ni kayuh basikal pergi ke rumah Bilal. Nama kawan dia tu adalah Bilal. Dan kami pun kayuh lah sampai ke rumah Bilal. Dan pada waktu tu memang ramai student yang tengah baca Al-Quran. Dan saya pun pergi dekat tempat lelaki dan Adilah pergi ke tempat perempuan. So bila dah
habis baca Quran, dah habis baca Yasin, dah habis tahlil semua, dan mereka bentang alas makan tu dan kami makan bersama-sama dengan mereka. Dan selepas habis makan, pelajar tahfiz ni semua balik dan saya sambung bersembang dengan tuan rumah. Dan rupa-rupanya tuan rumah ni, ayah dia adalah orang Melayu. Ni benda ni agak menarik sikit lah. Ayah dia adalah orang Melayu yang berkahwin dengan orang Myanmar. Cerita ni mungkin dah 30-50 tahun yang lepas, dah lama dah. Dan ayah dia ni sempat buat satu masjid dekat depan rumah dia yang dinamakan sebagai Masjid Bashu Melayu. Mungkin nama dia Bashu dan dia sebenarnya dia orang Melayu, dia letak Melayu dekat situ lah. Mama dan papa datang Malaysia. Datang Malaysia. Dalam. Ambil tu. Bola. Kuala Lumpur. Pakai ya. Personal. Kita memang mama, dia mah papa Malaysia Melayu. Dan masa tu saya nak tengok lah macam mana bentuk Masjid Melayu ni kan. So kami pergi tengok dekat masjid tu dan sebenarnya lebih kurang sama je macam masjid-masjid Myanmar yang lain. Dan selepas habis tengok masjid tu, kami pun pulang ke rumah Bilal ni tadi untuk kami minta izin untuk sambung kayuhan kami. Dan masa tu kami say goodbye kepada mereka dan kami cakap selamat menyambut Ramadan sebab lagi 6 hari dah nak sambut Ramadan. Bye-bye. Tata. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Berpuasa. Dan kami pun say goodbye dan kami pun sambung kayuhan. Dan masa tu Adillah kata dia dah tak tahan dah kan, buat tak mandi, nak cari tempat untuk nak mandi sebab kat masjid tak sempat nak mandi. Okay, dan dekat rumah Bilal tu of course tak sempat nak mandi lah. Dan masa tu kami decide untuk nak cari toilet ataupun tandas tempat untuk kami mandi, mungkin dekat pam minyak. Dan masa tu Alhamdulillah kami berjumpa dengan satu pam minyak yang ada tandas untuk awam lah, public toilet. Dan masa tu kami ambil peluang untuk mandi dekat situ. Alhamdulillah lega bila dah mandi tu. Makan dah 2 kali makan dah, mandi baru je kami mandi. Masa tu pun dah nak zuhur kan. Dan selepas kami mandi, kami pun sambunglah kayuhan kami. So kami pun sambung kayuh sampailah senja. Okay, dan masa tu kami melalui beberapa tol juga. Kami ingatkan kami tak boleh nak cross tol tu, tapi tak ada masalah pun untuk basikal untuk nak cross tol tu. Dan selepas tol tu, semua kawasan dah jadi kawasan bendang. So kami pun kayuhlah dekat kawasan bendang tu, kiri kanan semua bendang. Semua sampailah pada waktu senja. So, masa tu saya cakap dengan Adillah, okey lah kita parking dan tidur dekat sini dululah, dekat kawasan bendang. Okay, kita berkemah jugalah hari ni. Dan masa tu Adillah dia kata okey je, ayang okey je. Dan masa tu ada satu rumah dekat bendang tu, saya suruh Adillah tanya, boleh tak kalau kita nak pasang kemah dekat sebelah rumah dia kat kawasan bendang ni. Dan masa tu dia tak boleh cakap bahasa Melayu sangat, tak boleh cakap bahasa Inggeris sangat. Mungkin dia tak berapa nak faham, dia kata okey. Bila dia dah kata okey, kami pun okey. Dan kami pun parking lah basikal, kami parking kemah dekat bendang tu. Waktu tu hujan masih renyai-renyai lagi. Dan masa tu bila kami pasang je kemah tu, orang kampung pun datang. Dan masa tu muka mereka ni agak macam panik jugalah sebab kami nak berkampung dan berkemah dekat situ. Okay, so cerita ni agak panjang sikit. Saya akan kongsikan kisah ni dekat episod yang akan datang, insya-Allah. So sampai di sini saja. Sebelum tu saya nak kongsikan sedikit renungan dengan anda. Okay, semua orang ada pendapat masing-masing mengikut persekitaran mereka, mengikut apa yang mereka faham. Dan bila kita dengar pendapat mereka, kita konklusikan mengikut kefahaman kita sendiri. So sehingga di sini sahaja. InsyaAllah saya akan sambung di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.